Kita berkesempatan untuk bersama membawakan kepada audio penonton motivasi kewangan ya. Dan untuk hari ini menerusi segmen ini kita akan mengenengahkan satu tajuk yang cukup penting ya untuk kita ketahui bersama. Kewangan dalam perkahwinan ini yang kalau kita lihat ya pada kebiasaannya budaya kita inilah sebelum mengadakan satu-satu majlis sebagai contoh saja ya merancang untuk mengadakan majlis-majlis perkahwinan ya pasti antara perkara utama yang difikirkan adalah masalah kewangan ya bagaimana untuk menyediakan dan juga mengadakan satu-satu majlis tersebut ya. Jadi mungkin kita ni boleh mendapatkan tips dan juga mungkin ada perkongsian dan juga saranan daripada pakar kita, pakar kewangan Yang Mulia Puan Afizah Osili yang alhamdulillah sudah pun berada di sisi kiri Fifah ya. Jadi tanpa membuang masa apa kata kita sapa beliau. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Kabar baik. Alhamdulillah gembira mendengarkannya ya. Sekali lagi kita dapat bersama dengan Yang Mulia Puan Afizah dalam motivasi kewangan ini dan tajuknya kewangan dalam perkahwinan. Betul Puan Afizah ya. Baik, untuk memulakan ruangan wawancara ini Fifah ya, kita tanyakan kepada Puan Afizah terlebih dahulu ya. Mungkin boleh membahaskan sedikit ya ataupun dengan lebih lanjut lagi. Topik kita hari ini kewangan dalam perkahwinan. Apakah di sebaliknya? Silakan Puan Afizah. So macam untuk kan explain lah mengenai topik pada pagi ini adalah saya beri contoh lah. Pasal biasanya kan sebelum perkahwinan itu kan kita ni terbiasa membuat keputusan kewangan sendiri. Seperti macam barang harian, pinjaman kita ni, makan luar, perbelanjaan kereta, iuran macam berbelanja, bil rumah dan simpanan. Jadi semasa berkahwin kita ni menjadi kurang pasti bagaimana hendak membuat keputusan kewangan bersama. Dan selalunya bila soal kewangan ini kalau boleh kita ni beritahu kepada pasangan kita ni apa pinjaman yang kita ni ada supaya diorang pun tahu sama gajilah jual lah supaya mereka macam dari segi gaji kita ni bersama macam mana, apa barang harian yang selalu dibuat, adakah perlu memberi nyorang duit kepada family seperti ibu bapa kah, isteri ataupun suami sendiri. So semua tu mesti dibincangkan sebelum apa-apalah. Dari segi bajet apa. So maksudnya mengongsikan komitmen pasangan kita ni tua, apa perbelanjaan mereka bulanan ataupun harian dan mungkin dengan cara yang demikian sebuah keluarga itu dapat melihat ya di mana diorang punya kemampuan juga status kewangan pada ketika itu. Jadi maksudnya perspektif yang kita ingin rungkaikan pagi ini adalah pasca selepas berkahwin ni. Okey, bukan maksudnya perbelanjaan untuk berkahwin ya. Bukan. Okey. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk mukadimah awal ini, Puan? Pada yang ini ya tahu kan macam kita ni terbiasa masa single. Indah tahu macam kalau kan membali masa bujang. Kan membali kasut kah, beg kah ataupun percutian kah macam save sendiri-sendiri. Tapi sudah bersama tu kan macam kita ni akan merancang percutian keluarga. So perlu ada kesepahaman dari segi kita ni kalau berbelanja untuk keluarga apa yang perlu kita ni nyorang sama-sama. Kalau pinjaman apa pinjaman kita ni punya pasangan macam sama ada macam dari sekiranya lah ia masih ada pinjaman pribadi sebab itu dari perkahwinan ke apa adakah isteri mahu juga nyorang mengkontribut dari segi menolong membayar pinjaman itu. So mesti ada kesepahaman dari segi belah dua pihak apa yang diorang mau nyorang kadang-kadang kan macam for suami diorang mau abang ambil belanjaan kereta lah macam insurans ke maintenance kereta atau anda abang macam tu. So macam ia mesti ketadi ani anda ya, ani anda isteri apa. So dari sana ketadi dapat lagi menolong dari segi perbelanjaan keluarga.
Dan juga difahami kalau sudah berkahwin, alam perkahwinan ini ia memerlukan kerjasama juga ya sebenarnya ya. Dan juga bercakap mengenai tadi ada wali sebut kalau sebelum berkahwin ni ya. Dan ingin juga mengetahui juga ya apakah rekomendasi Puan Hafizah sendiri bagi mereka yang ingin berkahwin dan yang berkahwin. Okey, ya. So, yang ini, okey. So dari tadi kan saya sebut sudah Ketani membuat keputusan sudah okey yang ini apa yang suaminya bayar, apa yang isteri bayar, so pasangannya nyorang setuju sudah. So yang paling kami sarankan adalah juga membuat akaun bersama. So ini untuk keperluan keluarga. Sebab macam kiranya mesti ada akaun pribadi sendiri juga, okey, dari dua belah pihak pasangan, seperti yang akan dipaparkanlah sebentar lagi. So lepas ada individu ada personal account sendiri, suaminya, isterinya ada, perlulah adakan akaun bersama. Jadi akaun bersama ni sinilah di mana diorang menyimpan bajet barang harian atau makan luar kalau diorang punya sekeluarga, bil rumah macam air, elektrik dan lain-lain lagi lah. And then yuran sekolah jika ada anak dan juga simpanan. Catulah. So dari sini macam apa-apa saja bukan diambil daripada akaun pribadi, Ketani ngambil daripada akaun bersama. Tapi sekiranya macam istrinya, lawa beg ni yang so itu mesti daripada akaun pribadi lah, simpanan pribadi. So akaun membuat keputusan yang bersama ni kan macam, jadi dari segi simpanan juga adalah bolehlah dipikirkan sama ada okey simpanan ini kita ni buat simpanan bersama ataupun simpanan sendiri-sendiri. So ia tertakluk dengan apa situasinya lah. Baik, menarik sekali ya mengenai dengan saranan untuk membuka akaun bersama ni ya. Jadi dengan cara yang demikian perbelanjaan sehari-hari dalam kehidupan itu ataupun sebulan-bulan itu dapat kita ni kata orang bahagi-bahagikan dan perlukan kesefahaman bersamanya. Ada yang menyatakan katanya kalau duit istrinya, duit suami duit isteri juga. Macam mana itu Puan Hafizah? Mesti betul lah answer lah juga kan orang. Sebab kalau dikirakan mau je menolong suami apa, tapi kalau bagi isteri secara realistiknya lah. Ya, realistiknya lah. Sekiranya macam isteri tidak bekerja, ini lain lagi kan, tidak bekerja, hanya ada suami yang bekerja. Jadi kenapa adakan dua akaun ini pun disarankan juga adalah pasal kalau barang-barang apa kan ia sibuk bekerja apa, isteri yang membeli barang belah apa tu kan. So ia dapat guna dari sana. Instead nafkahnya dimasukkan arah akaun pribadi. So dimasukkan ke akaun bersama ini, jadi kita ni dapat melihat ya macam mana status kewangan itu, apa yang dipergunakannya untuk perbelanjaan sebulan-bulan macam tu. So inda nyurang tercampur di dalam anu. Pasal kiranya akaun pribadi ni adalah macam kalau di office makan kiranya makan tengah hari ataupun makan high tea nyurang. So itu kita ni ambil daripada akaun pribadi. So kita ni dapat lihat dari sana berapa budget peruntukan dalam sebulan Ketani masukkan untuk keluarga Ketani sahaja. So dari sini Ketani ada nyorang pembahagian perbelanjaan yang boleh membuat Ketani ni rupanya perbelanjaan diriku sendiri, keluargaku dia juga banyak macam mana kan macam tu. So kalau dicampurkan Ketani macam banyak je belanja Ketani mungkin daripada Ketani sendiri. So dari sini nyorang Ketani dapat lihat sama ada poket Ketani tu bubus ke enggak. Dapat kita membezakan adakah kita ni boros bulan ini disebabkan oleh perbelanjaan keluarga yang besar ataupun memang kita ni pada dasarnya seorang yang boros ya. Jadi fikir-fikirkan dan juga renung-renungkan ya. Baik, seterusnya ni Puan Hafizah, mungkin boleh menerangkan dengan lebih lanjut mengenai dengan simpanan bersama. Silakan Puan. Jadi simpanan bersama yang tadi saya sebutkan adalah boleh juga membuat
sama ada mau simpanan sendiri ataupun simpanan dengan pasangan. Sebab setiap individu memiliki matlamat kewangan yang berbeza ya. So begitu juga dengan pasangan suami isteri. Tapi so sekiranya lah sebagai contoh saya tunjukkan untuk anak-anak ada perbelanjaan sekolah, simpanan pendidikan tinggi durang. Kali suaminya mungkin mau memiliki rumah ya. And then ataupun aku mau memulakan perniagaan. Isteri pula mungkin mau percutian yang jauh daripada Brunei ataupun Asia. Dan dia macam isteri mungkin berfikir aku mau untuk bersara punya simpanan apa. So setiap individu memang berbeza. Ini sebagai contoh sajalah. Yang dapat kata yang cakap pasal kan memiliki rumah ni sama-sama saja macam dipaksa. Jadi rasa ketani kan menyimpan pun, tapi ini simpanan untuk ia punya matlamat, bukan matlamatku. Indah semangatnya orang kan menyimpan untuk diri sendiri. Jadi kalau ada perbezaan daripada matlamat kewangan ini, baiknya ketani simpan sendiri. Akaun peribadi sendiri. Tapi macam perbelanjaan sekolah untuk anak-anak, simpanan pendidikan tinggi dorang, ini kira adalah matlamat suami isteri yang bersama. So yang ini boleh dibuat untuk akaun bersama. Jadi dalam lebih dari lebih lanjutlah, the next stepnya adalah kalau anak-anak ni kan ada perbelanjaan sekolahnya sama perbelanjaan tinggi kan. Jadi perbelanjaan sekolah ni adalah untuk sekarang. Jadi macam sekiranya untuk ia punya babysitter ke apa, so itu boleh dibuat arah akaun bersama juga. Tapi simpanan pendidikan tinggi ni adalah memerlukan jangka masa yang panjang. Jadi disarankan untuk menyimpan ke akaun pribadi anda nama anak itu sendiri. So macam indah terkacau-kacau. Kalau berguna masa anak itu sudah besar, ada duitnya daripada ketani membuat pinjaman di bank. Okey. Bagus. Ya, jadi maksudnya ini lebih kepada untuk perbelanjaan jangka masa yang panjang ya. Sebagai contoh anak-anak kita ini nanti apabila besar, mana tahu ya, ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, masuk universiti dan memerlukan perbelanjaan ya. Akaun peribadi mereka ini ada untuk membantu mereka pada saat itu puan ya. Baik, jadi maksudnya di sini 3 akaun lah suami, isteri, akaun anak dan juga akaun bersama. 4 akaun. Ya, 4 akaun ya. Jadi tadi ada juga ingin juga mengetahui ni puan ya. Sekiranya ada yang berasa susah untuk membuka pelbagai akaun ni. Apakah nasihat puan sendiri mengenai itu? Okey. Kalau tu sebagai contoh, memangnya memang payah macam 4 akaun kan dibuatnya. Di mana tak aku buat ninya? Adakah sama bank perbankan ataupun lain-lain perbankan? Itu tertakluk orang preference individu lah. Sememangnya macam boleh ia buat satu akaun saja, tapi semua tu tercampur di dalam itu. Ia jo perbelanjaan dan simpanan pribadi, ia jo perbelanjaan kanak-kanak sama simpanan kanak-kanak kan, perbelanjaan rumah lagi di dalam itu. Caranya adalah untuk membuat menulis dalam buku untuk menjejak simpanan sama perbelanjaan ni. Tetapi ada risikonya lah juga. Kalau macam terlupa menulis atau satu, kalau buku ni hilang satu lagi. Maybe boleh dibuat arah telefon ke apa. Jadi memerlukan disiplin lah lagi. Dari segi menjejak simpanan ni. Apa yang ditambah sudah apa tu. Tapi risikonya pun tinggi terpakai juga. Pasal kalau kita ni lihat, jumlah ni tinggi jualnya, boleh ni digunakan boleh untuk dikurang-kurangkan awal percutian apa. Ya pantang melihat kalau banyak. Boleh ni, mungkinnya bulan depan, sementara ada bonus kan aku pakai dulu duit tani lah. Tapi biasanya kita ni kira macam menipu diri sendiri juga. Indah masuk balik duit satu ke dalam itu. Bulan depan dah ada bonus keluar.
Itu yang lagi bahaya. Itu bahaya tu. Itu yang sakit tu. Kami menyimpan balik bermula daripada kosong. Itu yang bahayalah jua. Jadi memang direkomendasikan untuk membuka akaun lah ya Puan ya. Kalau cash out tu mungkin ada yang suka cash out untuk mengeluarkan duit itu ia nampak dapat lah untuk berbagi-bagikan ya. Tapi ada tadi dikongsikan daripada Puan sendiri ada risikonya tersendiri ya. Betul. Kalau saya sendiri pun sebenarnya suka macam old style lah tu cash out simpan ani untuk ani dapat sampul untuk bayar sekolah, ani sampul untuk barang rumah. Boleh, tapi sampul. Macam dari risiko dari segi kecurian lagi tinggi juga. Betul. Pasal kalau indah kecurian nak tahu di mana menyimpan. Misplace misplace. Okay. Kali tiba-tiba ada 200 dari sini. Dari mana ni? Ndak ingat lagi. Apa ceritanya kalau macam kita ni bayarkan usia tu? Macam kita ni tahu sudah sampulan ni adalah komitmen untuk membayar rumah. Sementara ia ada tu dibagi tak kepada tuan rumah. Ataupun ini memang dikhususkan untuk kenderaan. Daripada disimpan terus saja diberi walaupun belum lagi tarikh duenya. Boleh juga ikut apa terma dan syarat yang ada. Kalau dari segi kalau kereta kalau perbelanjaan rumah tu, pasal kadang-kadang kan kita ni masih ada baki atau sisa-sisa dari bulan sebelumnya kan. So atau ia stay dalam sana, dalam nyorang kalau yang envelope tu dalam sana. Kita ni pun macam dah tahu sama ada memasukkan jumlah sama ataupun dikurangkan sebab ada masih lagi jumlah di dalam itu. Tetapi kadang-kadang kan kita ni perbelanjaan itu yang paling banyak tertariknya adalah semasa kita ni bulan puasa, bulan raya. So walaupun kita ni tetapkan budget yang sama di dalam itu, jadi kita ni kurang-kurangkan masa kita ni kan memerlukan duit itu macam rupanya yang ani pasal setiap bulan ni memang sememangnya lain-lain. Lain-lain macam masa bercuti kanak-kanak cuti lain tu. Balik bercuti lain balik lagi bercuti, rasanya. Lain lagi. So macam tapi bolehlah macam sekiranya sebelum bercuti tu kalau ia akan membayar semua segala komitmen dulu sebelum bercuti itu tidak ada masalah. Itulah lebih terbaik. Itu lebih terbaiklah. Supaya sudah balik bercuti itu memang semua sudah kubayar ataupun semasa bercuti duit yang lain semua komitmen sudah kubayar, aku boleh sekira berlaku kecemasan di luar negara. Kita ni dah tahu kan sama ada flight delay ke ataupun jatuh sakit ke jatuh sakit apa sana. So ada duit ekstra lah. Tapi kita ni pun rasa macam komitmenku sudah berbayar. So lebih lega lah rasanya. Saya suka dengan idea tersebut ya. Menutup wawancara ini nih Viva, apa yang ingin ditanyakan lagi nih? Mungkin akan ada tips daripada Puan sendiri ya, tips untuk pasangan di luar sana untuk memulakan kewangan bersama, dan mungkin Puan boleh teruskan dengan kata-kata akhir dari Puan Hafizah sendiri kepada pendengar pagi. Cara-cara untuk memulakan adalah seperti yang saya beritahu tadi, berbincang dengan pasangan bagi yang akan berkahwin lah. Dari yang tadi apa yang akan diambil suami atau isteri, apa perbelanjaan bersama, apa itu ini. Bagi yang sudah berkahwin, yang masih sekarang ini macam mempunyai akaun peribadi, indah terlewat untuk memulakan akaun bersama. Dan boleh lihatlah dari sana apa nyorang kalau mula-mula tu memang janggal sikit, payah juga akan menyimpan ini. Sudah kita jadikan tabiat, okey tiak. Yang kedua, seperti yang saya beritahu tadi, indah salah untuk kalau mau satu akaun saja, make sure ada buku untuk menjejak simpanan atau simpanan sama perbelanjaan, itu yang paling penting. Dan kalau bagi yang okeylah aku malaskan menulis apa tu, mau jalan yang mudah sikit, membuka akaun bersama. Dan yang ketiga seperti saya beritahu tadi, untuk kanak-kanak perbelanjaan sekolah itu adalah keperluan sekarang. Jadi kalau boleh jangan dimasukkan dengan simpanan
pendidikan tinggi. Sebab itu keperluan kemudiannya. Kalau boleh ada dua yang berbeza lah untuk yang ni. Dan yang simpanan pendidikan tinggi anak ni kalau boleh ada namanya sendiri. Dan juga boleh Puan teruskan, mungkin akan ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada penonton Rampai Pagi kita. Okey. Jadi kepada penonton, jika hendak menghubungi kami lah dari segi kalau ada masalah yang lain, bolehlah meng-email kami di ask@fpab@outlook.com ataupun laman sosial kami di Facebook FPAB ataupun Instagram FPAB_BN. Baik, seperti yang kita paparkan ya pada ketika ini, Instagram FPAB_BN, Facebook FPAB, email di askfpab@outlook.com ya. Jadi terima kasih kita ucapkan buat rakan ataupun narasumber kita ya, pakar kewangan yang sering sahaja kita undang ya menerusi segmen motivasi kewangan ini, perkongsian yang bermakna, mudah-mudahan dapat memberikan pandangan yang jelas lah ya kepada penonton-penonton kita ni sekitar yang ingin cuba disampaikan kewangan dalam perkahwinan. Jadi mudah-mudahan kita ini akan berkesempatan lagi untuk bersama di lain waktu, mungkin dengan perkongsian tajuk yang lain lagi ni Puan Afizah ya. Hingga waktu itu tiba, jaga diri, jaga kesihatan, jumpa lagi. Terima kasih.